akan ke negeri Perak, madu kelulut jana pendapatan di rumah, dan kita akan bersama dengan rakan setugas kita dari Perak. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bermula dengan hanya satu koloni sarang kelulut pada tahun 2015, seorang suri rumah kini mampu meraih pendapatan secara purata iaitu sebanyak RM2,000 sebulan. Bertempat di halaman rumahnya di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak, Puan Nur Hanim Aziz atau dikenali sebagai Ratu Kelulut Kuala, kini mempunyai 100 koloni sarang kelulut. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut mengenai Ratu Kelulut Kuala ini, bersama-sama dengan kita pemiliknya sendiri iaitu Puan Nur Hanim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik, boleh kongsikan dengan kami perniagaan madu kelulut yang dijalankan di rumah ni? Saya bermula ternakan kelulut ni pada 2015. Bermula dengan satu sarang. Lepas tu dah tak pandai nak buat apa, saya cari kursus. Beli sarang dulu baru cari kursus. Bila dah kursus, dapat ilmu tentang kelulut, saya mulakan perniagaan saya. Mula-mula bukan nak berniaga pun. Mula-mula saya nak seronok suka-suka untuk minum sendiri, untuk bagi rakan. Tapi bila permintaan dah banyak, ramai orang nak, jadi saya terfikir ni boleh mendatangkan pendapatan pada saya. Jadi saya pun menambahkan lagi sarang-sarang kelulut yang sedia ada. Terima kasih juga saya ucapkan kepada agensi-agensi kerajaan yang banyak membantu saya, seperti LPP, RISDA dan Pertanian, yang bagi bimbingan kepada saya, bagi bantuan-bantuan seperti stiker, beg madu, dan lain-lain lagi. Okey Puan, bagaimana dengan sambutan orang ramai ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terhadap madu kelulut ni? Pada mula-mula PKP yang pertama dulu, memang permintaan slow, memang bisnes slow sangat. Mungkin semua orang panik dan terkejut dengan suasana baru. Tapi bila dah PKP yang kedua, alhamdulillah permintaan madu kelulut ni dia melonjak. Hari-hari ada je permintaan. Saya pun sering juga masuk dalam Facebook, iklankan tentang madu kelulut. Memang banyak permintaan daripada luar-luar, jadi saya secara online lah saya post madu. Lepas tu saya juga jual borong kepada penternak-penternak yang sekitar Kuala Kangsar. Saya menjual borong madu-madu kelulut saya. Baik, terima kasih Puan Hanim. Baik, turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini ialah Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak, Tuan Muhammad Faizal Muhammad Shakir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kesesuaian perniagaan seperti ini yang dijalankan di rumah? Baik, sebenarnya memang kita faham pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada kita lah. Namun kalau kita sebagai usahawan yang mempunyai kecekalan yang kuat, sebenarnya mudah saja. Sebab kita contoh madu kelulut ni diternak di kawasan rumah saja. Walaupun tadi Puan Hanim kata memang daripada 1 sampai ke 100 koloni, tapi sebenarnya tidak memerlukan tenaga yang ramai. So zaman PKP ni untuk menternak kelulut amat mudah. Sumber makanan kelulut pun ada di sekitar rumah. Beliau secara semula jadilah maksudnya kan. So sebenarnya dari segi marketing hasil pertanian pun ataupun hasil kelulut ni mudah saja. Kita jual online, kita tak perlu keluar. So demand agak banyak. Cuma kita perlu mengaturkan secara strategi online pemasaran tu amat membantulah kepada mereka yang menternak madu kelulut ni semasa PKP. Tapi sebenarnya selain madu kelulut, kita juga menggalakkan kepada usahawan-usahawan muda untuk membuat projek ataupun tanaman lain. Tanaman contoh cili boleh ditanam dalam pasu, dalam polybag di sekitar rumah. Tak perlu memerlukan kawasan yang luas pun. So saya rasa daripada kesan pandemik ini, kita tak tahu nak buat apa, kita boleh mencubakan dia dalam tanaman ataupun peternakan madu kelulut. Okey Tuan, apa jenis bantuan yang boleh disediakan oleh pihak LPP kepada usahawan-usahawan di luar sana? Okey, sebenarnya kita di peringkat ataupun di agensi kerajaan ini banyak
insentif dan juga bantuan kepada pengusaha-pengusaha tanaman ternakan. Contoh Puan Anim, kita di peringkat Lembaga Pertubuhan Peladang melalui Pertubuhan Peladang Kawasan Padang Rengas. Beliau adalah ahli Pertubuhan Peladang Kawasan Padang Rengas, telah pun mendapat insentif sebanyak RM10,000. Ya, ini untuk kita menggalakkan dari segi packaging, pemasaran dan juga promosi produk yang beliau hasilkan. Selain daripada itu, sebenarnya kita ada juga, insyaAllah pada tahun ini, kita ada program-program untuk pembangunan usahawan. Sebagai contoh, kita ada Grant Agripreneur Muda, yang mana yang ini kita untuk menggalakkan usahawan muda ini untuk mencuba di dalam pertanian lah. Yang kedua, kita ada program di bawah Rest Up. Ini adalah program baru yang kita perkenalkan melalui rancangan Malaysia ke-12 oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Kita akan salurkan melalui Pertubuhan Peladang Kawasan di seluruh Perak. So PPK ataupun usahawan-usahawan bolehlah datang ke PPK untuk mendapatkan maklumat. Dan yang selainnya, kita ada juga projek di bawah pertanian organik. InsyaAllah pada tahun ini kita cuma projek ini kita khususkan atau fokuskan kepada pembangunan usahawan. Daripada mula usahawan pertengahan dan yang dah maju seperti mana Puan Anim, kita akan cuba bantulah untuk mengetengahkan hasil pertanian mereka, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan. Baik, kepada anda di luar sana yang sedang mencari kerja ataupun kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19, usah bimbang. Kerana hanya berada di rumah, anda mampu menjana pendapatan. Saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Perak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.